Hai, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video seterusnya untuk mata pelajaran sejarah tahun 5 bersama saya, Cikgu Zaidi. Okey, hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita, iaitu perubahan pada institusi raja. Okey. Malaysia adalah antara negara yang masih lagi mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman kerajaan Melayu awal, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Kita akan melihat beberapa perubahan yang berlaku pada institusi raja bermula pada zaman kerajaan Melayu awal, kemudian zaman penjajahan British, selepas zaman penjajahan British kepada satu zaman iaitu zaman pendudukan Jepun, dan satu zaman lagi ialah zaman selepas merdeka. Pada zaman kerajaan Melayu awal dahulu, raja ataupun sultan merupakan ketua bagi kerajaan baginda, kerajaan negeri baginda. Jika ia negeri Melaka, ia ketua kerajaan bagi negeri Melaka, dan raja ataupun sultan mempunyai kuasa yang mutlak dalam pemerintahan. Segala dasar yang berkaitan dengan pentadbiran, perundangan kehakiman dan hubungan diplomatik akan ditentukan oleh raja ataupun sultan. Raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Ini ialah institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Pada zaman penjajahan British pula, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri tetapi tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan seperti mana pada zaman kerajaan Melayu awal. Raja atau sultan berfungsi menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Manakala untuk menguruskan pentadbiran negeri pada zaman penjajahan British, penasihat British telah dilantik bagi setiap negeri untuk menguruskan pentadbiran negeri, berbanding pada zaman kerajaan Melayu awal dahulu, raja atau sultan akan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Selepas zaman penjajahan British, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun telah mengalami perubahan. Okey. Perubahannya ialah dari segi mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu diuruskan oleh Gubernur Jepun. Dari segi fungsi pentadbiran, raja masih lagi dikekalkan sebagai ketua negeri tetapi tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Baginda hanya menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Institusi raja mengalami perubahan lagi selepas merdeka dan sehingga kini. Sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. 9 orang raja Melayu akan dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong secara bergilir-gilir, dan pemerintahan negara, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey. Daripada apa yang kita faham di sini, ada 4 zaman, iaitu zaman kerajaan Melayu awal, kemudian zaman penjajahan British dan zaman pendudukan Jepun. Institusi raja telah mengalami perubahan yang besar. Okey, sampailah kepada hingga kinilah selepas merdeka. Okey, selepas merdeka. Jika dahulu kerajaan Melayu awal, raja ataupun sultan berkuasa penuh, tetapi kuasa itu semakin terhakis apabila penjajah Inggeris datang. Okay, penjajah Inggeris datang, dan sehingga kini sistem raja berperlembagaan telah
kenalkan, dan kuasa raja ataupun sultan adalah tertakluk di bawah pentadbiran, di bawah perlembagaan negeri. Okey. Majlis Eksekutif bermaksud organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Jemaah menteri iaitu badan yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet. Kuasa mutlak bermaksud kuasa penuh ataupun kuasa yang tidak terbatas. Maknanya bebas untuk melakukan apa saja, tidak terikat dengan undang-undang. Okey. Cepat jawab. Siapakah yang menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu semasa zaman pendudukan Jepun? Kamu boleh jawab sini ya. Sebab ada ya. Siapa dia pada zaman penjajahan Jepun? Jika zaman penjajahan zaman pendudukan Jepun, pada zaman penjajahan Inggeris, penasihat Inggeris. Tapi pada zaman pendudukan Jepun, siapa yang menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu pada masa itu? Di akhir sekali, kita sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bahagi. Kedaulatan institusi raja akan menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Jadi sekian video untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang pada tajuk yang baru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Kamu jawablah soalan-soalan yang dikemukakan di dalam Google Form.